Alhamdulillah. Sekejap saya nak share dahulu. Okey. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Astaghfirullah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kami berdoa dan memohon kepadamu ya Allah akan syurga-Mu dan jauhkan kami daripada api neraka. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang suka kepada pengampunan, maka mudah-mudahan ya Allah Kau ampunkan segala dosa-dosa kami. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, Kau sejahterakan bagi kami, Kau berikan kekuatan kepada kami pada Ramadan pada kali ini. Wasallim Ramadan lana ya Allah. Kau sampaikan kami ya Allah sehingga penghujungnya Ramadan, sehingga tamatnya Ramadan, dan Kau sampaikan kami pula sehingga Ramadan yang akan datang. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, Kau sejahterakan Ramadan kami, yang mudah-mudahan apa yang kami lakukan pada Ramadan pada kali ini mutaqabbala, diterima semuanya daripada kami. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pertamanya alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala, kerana pada pagi ini Allah Ta'ala ilhamkan kepada hatinya kita, Allah Ta'ala cetuskan kepada hatinya kita perasaan. Walaupun tuan-tuan pada syariatnya tiap-tiap pagi kalian istiqamah untuk bersama-sama dengan hamba dalam hashtag santapan rohani, tetapi kalau boleh, dah biasakan bila mana kita boleh masuk live, itu semua anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini semua pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan tuan-tuan, pada pagi ini, kenapa Allah Ta'ala pilih kita untuk mendengar sesi live pada malam ini bersama, pada pagi ini bersama dengan hamba, untuk Allah Ta'ala bantu kita, untuk Allah Ta'ala beri faham kepada kita, untuk Allah Ta'ala jelaskan kepada kita bersabab daripada hamba ni tuan-tuan, bagaimana yang dikatakan keadilan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di manakah yang dikatakan sifat adil? Sedangkan ya Allah, Engkau uji kami selama lebih kurang 2 bulan, kami istirahat, kami bersuluk, bahasa Arabnya atau bahasa tasawufnya, selama 2 bulan ya Allah lebih kurang kami beruzlah. Sedangkan uzlah itu perkara amalan yang dilakukan oleh Nabi-Nabi. Sedangkan Rasulullah SAW beruzlah di Gua Hira sebelum nak turun wahyu. Bermakna lepas uzlah ada kebaikan yang dia dapat. Maka kami bersyukur kepadamu ya Allah selama 2 bulan. Kami suka ataupun tidak, kami redha ataupun tidak, kami sabar ataupun tidak, sama ada kami gembira ataupun tidak, maka begitulah ya Allah, Engkau telah mewajibkan kepada kami semua, khususnya rakyat Malaysia dan umumnya seluruh dunia, untuk beruzlah. Kami duduk di rumah, kami tak buat apa, kami tengok live, kami belajar, kami ibadat, kami solat, kami taat dan sebagainya. Banyak perkara-perkara yang kami lakukan. Dalam sesi kami beruzlah selama 2 bulan di rumah, bahasa saintifiknya PKP. Namun ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ujian yang berlaku ya Allah selepas habis uzlah
Ada yang kehidupan dia semakin baik, ada yang kehidupan dia semakin dipertingkatkan olehmu, ya Allah. Dan ada yang kadang-kadang kehidupan mereka masih teruk. Ada yang Allah Ta'ala uji, kehidupan mereka masih lagi tak macam dulu, lebih teruk daripada sebelum, daripada PKP, lebih teruk daripada uzlah. Maka di manakah yang dikatakan keadilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi artinya tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pada pagi ni Allah Ta'ala cuba nak tegur kita, Allah Ta'ala cuba nak bantu kita. Waalaikumsalam Kak Siti Azah Zakaria, dan kepada semua yang beri salam. Pada pagi ni tuan-tuan, saya suka nak share dengan tuan ilmu ni pada pagi ni, supaya saya tak nak circle yang saya beda. Sekiranya tuan-tuan diberi dengar perkara ini tuan-tuan, kita faham di manakah yang dikatakan istilah keadilannya Allah. Sebab benda ni tuan-tuan, antara benda yang selalu kita bermain pada kehidupannya kita, bermain pada fikirannya kita, berkenaan di manakah Allah Ta'ala tu adil. Kan bagus kalau satu dunia ni Allah Ta'ala bagi Islam belaka, sebagai contoh. Kan bagus. Satu dunia Tuhan bagi semua jadi Islam, tak payah kafir. Dah. Bila mati besok, semua masuk syurga, tak payah neraka. Masalah otak kita cuba berfikir. Dan kita cuba bertanya, ya Allah, kenapa kau jadikan ada yang Islam, ada yang kafir? Lepas tu pula ada yang kau masukkan ke syurga, ada yang kau masukkan ke dalam neraka. Neraka tu pula bukan cerita main-main. Yang Tuhan sebut dalam Al-Quran, wajilat. Yang bila dibakar kepada kulit-kulit mereka, lepas tu bila habisnya api tuan-tuan, kulit tu elok balik, maka dibakar balik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi gambaran saya nak beri faham tuan-tuan, bila mana proses kehidupan kita sedang berlaku sekarang. Apa dia proses? Kita kembali kepada dunia yang normal, walaupun dalam keadaan PKPB bersyarat. Tetapi kita melihat antara suasana yang berlaku tuan-tuan, dua golongan. Ada yang golongan lebih baik daripada sebelum uzlah. Dan saya gunakan kata uzlah. Bahasa kita PKP lah, Perintah Kawalan Pergerakan. Bahasa saya uzlah, Allah Ta'ala nak wajibkan kita duduk di rumah, tak boleh keluar rumah. Itu dia panggil uzlah, untuk menyendirikan diri kita kepada Allah Ta'ala. Maka ada dua golongan tuan-tuan. Ada yang selepas PKP ni, kehidupan mereka semakin baik, life mereka semakin baik. Contoh yang macam mana? Yang hari tu attend program, contoh mereka belajar. Dan tuan-tuan juga yang terus memasuki mana-mana program online, belajar Al-Quran dengan Ustaz Uwais Qarni, macam-macam lagi ustazah yang buat program dan sebagainya. Kesimpulannya tuan-tuan, alhamdulillah, lepas PKP ni, selepas tuan-tuan tak bekerja, duduk di rumah macam-macam yang kalian belajar, mudah-mudahan ada yang keluar daripada PKP lah kerana hidup yang lebih baik. Dan ada juga yang sedang sengsara sekarang, yang bila mana tadi hamba tengah-tengah belik Facebook tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh dikatakan banyak orang beratur dekat pajak gadai. Banyak orang beratur dekat pajak gadai. Sebab apa? Bahasa mudah, mereka nak meneruskan kehidupan. Mereka nak meneruskan sisa baki kehidupan yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada manusia yang lebih baik, ada manusia yang tak berubah pun, ada manusia tuan-tuan lebih ujiannya lebih teruk daripada sebelum PKP. Jadi kesimpulannya hari ini, apa yang saya nak bantu dalam pemikiran otak tuan-tuan, kita nak belajar apa yang berlaku sekarang ni, bagaimana kita nak relatekan dengan yang dikatakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, di mana adilnya engkau? Engkau dah uji kami dah terima ujian. Kau dah uji kami dah syukur dengan ujian yang kau berikan. Sebab kau tak uji siapa, kau tak uji orang alim, kau tak uji ulama, bahkan kau uji semua manusia. Engkau uji semua manusia. Yang khususnya di Malaysia lah, kita sebut di Malaysia, walaupun umum seluruh dunia menerima ujian. Namun kita melihat selepas ujian ni, pelbagai rintangan yang perlu dilalui. Ada yang lebih baik, ada yang tak berubah, ada kehidupan yang lebih teruk daripada PKP. Jadi persoalan yang kita nak bincang, kita nak cerita, kita tak memandang kepada benda tu. Kita nak tembus bagaimana kita nak melihat
apa yang berlaku itu di sebalik keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ke jelas? Jadi apa kata kalian bantu saya untuk like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Afwan. Kerana pada pagi ini tuan-tuan akan belajar satu ilmu yang berharga gila. Ilmu ni terlalu berharga, ilmu ni terlalu mahal, ilmu ni terlalu berkualiti dalam nak meneruskan sisa baki kehidupan kita sebagai manusia. Sebab ingat tuan-tuan, benda ni boleh sentiasa bermain pada otak tuan-tuan. Ingat dah, benda yang saya nak bincang pada pagi ni, benda yang pasti, sama ada esok, lusa atau bila-bila pun, tak percaya, tak perlu percayalah. Dah, tuan-tuan sendiri akan lalui benda ni, bagaimana kita nak memahami keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Contoh paling mudah, contoh. Dah. Waktu PKP lalu, sekarang lah. Dah, sekarang dah PKPB. Macam-macam usaha tuan-tuan buat. Belajar Quran, belajar tu, belajar ni. Lepas tu pula buat satu link dekat dengan ulama tu, ulama ni, ustaz tu, ustaz ni. Supaya apa? Untuk tuan-tuan cuba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Bagus, tahniah saya ucapkan. Tiba-tiba, dah, selepas PKP ni, kita berada pada PKPB tuan-tuan. Tengok-tengok, kita minta tu, kita minta ni. Ujian yang berlaku pula makin kuat. Makin kuat. Ya Allah, dah, di manakah keadilanmu? Di manakah keadilanmu? Jadi kesimpulan, apa yang kita nak bincang pada pagi ni tuan-tuan, tulis di ruangan komen supaya tuan-tuan tahu fokus yang kita nak belajar pada pagi ni. Dan terima kasih kepada tuan-tuan yang terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Betulkan niat. Saya ajar basic. Dah, bukan basic, saya ajar basic yang powerful. Setiap kali tuan-tuan nak tekan like, tanya apa niat aku. Setiap kali tuan-tuan nak tekan share, tanya apa niat aku. Setiap kali kalian nak tag nama orang yang anda sayang, tanya niat aku. Dah, supaya ilmu ni tuan-tuan boleh guna pada mana-mana live. Masuk live yang lain, belajar dengan tok guru yang lain, belajar dengan ustaz yang lain, belajar dengan Syekh Zainal Asri, mana-mana para ulama. Nak tekan like, tanya hati. Belajar begitu, biasakan. Jelas ke jelas? Saya tak nak tuan-tuan buat satu amalan samborono. Bila tu suruh tekan like, tekan gede-gede. Tekan share gede-gede. Tapi tak tahu sabab. Sama juga tuan-tuan yang kita nak bincang pada hari ni. Apa fokus kita? Di manakah keadilannya Allah? Jelas ke jelas? Itu fokus yang kita nak belajar pada pagi ini. Di manakah keadilannya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menjadikan manusia ni berbeza. Berbeza, yang tu lain, yang ni lain. Ada lepas PKP ni berjaya, ada yang waktu PKP ni belajar sungguh-sungguh, tiba-tiba lepas PKP pula kehidupan makin teruk. Ya Allah, apa yang tak kena ni, ya Allah? Dia mulalah ni. Mula. Last kali dia komplain, di manakah keadilan ya Allah? Di manakah keadilanmu? Dah, selama 2 bulan ya Allah aku tak bekerja, aku dekatkan diri kepada kamu. Dia cerita 2 bulan. Yang 20 tahun tu dia cari dunia, 20 tahun tu, 30 tahun tu, dia tak fikir pun akhirat. Baru 2 bulan Tuhan bagi PKP, Tuhan bagi uzlah, Tuhan mewajibkan kita bersendiri di rumah. Tiba-tiba 2 bulan itulah dia bersungguh-sungguh belajar ilmu, dia sungguh-sungguh solat, sungguh-sungguh jadi imam dan sebagainya. Habis PKPB, dah tengok kehidupan dia makin teruk. Dia cuba takwilkan yang 2 bulan tu. Dia cuba tanya yang 2 bulan tu, ya Allah, di manakah keadilan? Jelas ke jelas? Okey, baik. Kesimpulannya, yang kita nak belajar pada hari ini tuan-tuan, apa dia? Berkenaan kehidupan kita yang berbeza-beza, di manakah keadilannya Allah? Sebagai contoh. Boleh saya bagi lagi contoh yang paling mudah? Dah, siapa nak contoh yang paling mudah? Siapa nak contoh yang paling mudah? Supaya nanti tuan-tuan attend program pada hari Sabtu Ahad ni, saya tak nak benda ni timbul. Pada saya, bila seorang saja dah mula bertanya, itu isu besar. Itu isu besar. Sebab apa? Yang lain pun kadang-kadang ada perasaan yang sama, cuma mereka tak ada akses, atau mereka malu nak bertanya, atau mereka tak tahu nak bertanya. Dah, siapa nak? Saya bagi satu misal yang paling mudah, yang ini khusus kepada tuan-tuan yang dah mendaftar Sabtu Ahad ni. Misalnya begini, dengar elok-elok dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang attend program hari Sabtu Ahad ni, kita akan belajar selama 1 minggu insya-Allah.
Tuan-tuan dengan RM100 seminggu belajar. Sabtu Ahad kita ada sesi live pagi sampai tengah hari, Ahad pagi sampai tengah hari. Isnin Selasa kita ada Zoom. Kemudian kita ada live tambahan 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Kita akan belajar lebih kurang Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Dan hari Jumaat kita ada examination, kita ada peperiksaan. Dan ada hadiah yang kami sediakan sekadar nak menggembirakan hati tuan-tuan. Baik. Persoalan yang akan berlaku nanti. Dengar dengan baik. Ustaz, yang masuk program ni, kami dah masuk program. Ustaz suruh daftar, kami daftar. Ustaz suruh belajar, kami belajar. Ustaz suruh dengar, kami dengar. Ustaz suruh tulis, kami tulis. Ustaz suruh salin, kami salin. Tetapi kenapa ada yang belajar, dia dapat perubahan? Kenapa Ustaz? Saya dah masuk kelas dah ni. Kenapa masih lagi tak nampak perubahan? Sudah. Ada pula nanti yang datang program interaktif Cinta Solat. Ada yang attend program, bayar dan sebagainya, komitmen dah keluar, masa dah beri. Tiba-tiba, ya Allah, kenapa aku masih lagi tak dapat ilmu khusyuk? Contoh masalah. Ada yang Tuhan bagi, ada yang Tuhan tak beri. Kan tak sama tu. Padahal dua-dua attend program. Sama juga hari Sabtu Ahad ni. Ada yang faham macam mana ilmu tauhid yang sebenar untuk kita praktikalkan pada kehidupan. Ada yang masih lagi nanti terpiga-piga. Bela kata orang Jawa. Mengaji. Dah kata sungguh mengaji. Dah kata sungguh datang. Dah kata sungguh masuk live. Tiba-tiba, Allah Ustaz tak faham lagi lah. Ya Allah, di manakah keadilanmu? Jelas, dua orang yang sama-sama daftar, sama-sama masuk kelas, sama-sama belajar, sama-sama beri penumpuan, sama-sama ikhlas. Ada yang Tuhan bagi, ada yang Tuhan tak bagi. Di manakah keadilannya Allah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban. Saya menggunakan kitab Tawdihul Adillah 100 Masalah Agama, karangan K. Haji Muhammad Syafiq Hadzami bin Muhammad Saleh Roidi. Kitab pun tuan-tuan tengok dah macam ni dah. Lama sangat kitab ni saya pegang, saya simpan. Ilmu dia berkat. Okey, jawaban yang pertama. Setengah daripada apa yang wajib diiktikadkan. Bantu saya like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Setengah daripada apa yang wajib kalian iktikad, iaitu tauhidul af'al. Apa dia tauhid af'al? Iaitu keesaannya perbuatan-perbuatan Allah. Tulis dekat ruangan komen. Yang ni tuan-tuan kalau saya syarah hari Sabtu Ahad ni 1 jam tak cukup. Tapi hari ni kita ambil yang ringkas dahulu. Setengah daripada apa yang wajib diiktikadkan oleh kalian yang beriman kepada Allah, yang Islam dan sebagainya, yang mengaku Allah tu Tuhan, yang mengaku Rasul tu Nabi dan sebagainya, antara benda yang wajib aku iktikadkan iaitulah tauhid af'al. Apa dia tauhid af'al? Mengesakan Allah pada setiap perbuatan. Bahasa lain, mengesakan perbuatan-perbuatan Allah. Tulis dekat ruangan komen. Tulis supaya saya boleh bantu tuan-tuan. Dengan makna tidak ada suatu pun perbuatan pada hakikatnya melainkan perbuatan Allah semata-mata. Dengan akidah ini berarti kayanya kehidupan manusia, miskinnya manusia, cantiknya manusia, jeleknya manusia, baiknya manusia, jahatnya manusia, kesemua itu terjadi pada hakikatnya dengan iradah dan qudrah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin yang kedua, dia kata apa? Dia kata bila mana kita dah yakin antara benda yang wajib aku iktikad, boleh jadi ini bahasa yang baru bagi tuan-tuan. Dan siapa yang tak pernah dengar lagi tauhid af'al? Jawab sekejap dekat ruangan komen. Siapa yang masih lagi baru, first time dengar, ada tauhid af'al, tauhid asma', tauhid sifat. Dan siapa yang baru first time dengar, cuba jawab di ruangan komen supaya saya boleh kenal pasti tuan-tuan untuk saya lebih bantu tuan-tuan. Dan hari ni kita nak belajar tuan-tuan, bagaimana tuan-tuan nak memahami sifat adilnya Allah. Maka ulama' menjawab, tuan-tuan kena faham dahulu, wajib aku iktikad dalam hati tauhid af'al. Apa dia tauhid af'al? Mengesakan perbuatan-perbuatan Allah. Bermakna apakah perbuatan yang berlaku semua hakikatnya daripada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu dipanggil tauhidul af'al. Terima kasih Muhammad Syahir. Yang lain, cuba tulis dekat ruangan komen untuk saya lebih bantu tuan-tuan. Dah, belajarlah upgrade. Dah, takkan nak duduk pada level yang sama. Terima kasih Hajah Ramlah. Hajah Ramlah first time dengar ke? Dah, tak silap hari tu dekat NBS yang lalu saya dah hajarkan. Terima kasih Aidina. Terima kasih Norlindah. Dah, bantu jawab untuk diri tuan-tuan. Tak apa. Dah, yang penting tuan-tuan pernah dengar tauhid af'al, tauhid asma', tauhid sifat. Yang tauhid ni semua dia pecahan daripada sifat 20. Sebab insya-Allah pada hari Sabtu Ahad ni saya akan bantu tuan-tuan memahami 4 jenis tauhid. Dah. Ini bukan jadi ilmu baru bagi tuan-tuan. Cuma bagi kita yang tak pernah mengaji tauhid secara tahqiq, kadang-kadang kita tak pernah dengar. Dah. Nanti hari Sabtu ni kita akan belajar apa dia tauhid munafik, apa dia tauhid orang awam, apa dia tauhid khawas, apa dia tauhid khawasul khawas. Bagus, Ain property bagus. Yang pernah dengar tak ada masalah. Okey, Monberg. Yang penting kalian terus belajar. Jadi bermakna bila mana kita fahami, pertama sekali dalam hati ni wajib iktiqad. Wajib iktiqad apa dia? Adanya berimannya aku dengan tauhid af'al. Apa dia tauhid af'al? Mengesakan Allah Ta'ala bagi segala perbuatan. Baru nak join afwan lakum. Bila mana kita nak mengesakan Allah bagi sekalian perbuatan, maka cara kita nak beriman macam mana? Tak ada satu perbuatan melainkan pada hakikatnya semua datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin tuan-tuan, baik ke buruk ke, ada yang cantik, ada yang huduh, ada yang hisam, ada yang biasa, ada yang boroi, ada yang kurus. Kenapa berbeza-beza? Sebab semua perbuatan yang berlaku hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jelas. Itu dua. Demikianlah hakikat yang boleh diutarakan dalam maqam ta'lim dan tabyin. Akan tapi dalam hal ta'lim dan tabyin, tak ada perlunya orang mengatakan hal yang serupa. Bahkan wajib setiap hamba melakukan adab kepada Tuhannya. Betul. Cuma bedanya begini. Dengar dah sekejap-sekejap. Yang ni, dia nak memulakan keadaan dengan adab dahulu. Walaupun pada hakikatnya tuan-tuan semua tu datang daripada Allah, tetapi kita ada adab dan akhlak. Jangan benda buruk, benda maksiat pun Allah semua ni. Yang tu adabnya tak ada. Dah. Jangan benda maksiat pun. Tadi Ustaz kata semua perbuatan daripada Allah. Semua perbuatan kembali kepada Allah. Semua perbuatan termasuk dalam tauhidul af'al. Tetapi maksiat macam mana? Sabar dulu. Kita tak lepas lagi bab tu. Sebab tu K. Haji Syafiq Hazami mula-mula lagi dia bawa masalah adab. Tengok tuan-tuan dah, masalah adab. Walaupun bagaimana, ada masalah ta'lim, ada masalah tabyin, ada masalah ilmu, ada masalah adab. Dalam bab adab, kita kena faham, yang baik kita kena nampak semua daripada Allah. Yang tak baik, kita nampak semua daripada aku. Semua daripada aku. Jelas ke jelas? Setakat ni jelas ke jelas ni? Dah. Jangan sangka ilmu ni berat. Kerana yang meringankan tu Allah, yang memberatkan tu bukan Allah. Kejahilan kita sendiri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Jadi poin yang kedua, cerita bab adab. Apa dia adab? Ya, yang baik semua datang daripada Allah. Itu bahasa tuan-tuan dulu. Yang tak baik itu datang daripada aku. Jelas? Itu poin yang kedua. Okey. Poin yang ketiga. Secara akidah dan hakikat. Saya nak pergi pelan-pelan ni. Bahawa segala sesuatu yang baik ataupun buruk menurut ukuran kita, semuanya adalah perbuatan Allah. Kerana pada hakikatnya tidak ada selain Allah yang mempunyai perbuatan. Inilah yang dimaksudkan tauhid af'al, atau esanya perbuatan Allah. Atau menurut pengutaraan mutakallimin, ibaratun an adamil kamil muttasili fil af'al, iaitu sebutan daripada ketiadaan bandingan pada perbuatan-perbuatannya. Maka inilah yang dimaksudkan tauhidul af'al. Kesimpulannya begini. Ya, walaupun pada hakikatnya semua baik dan buruk tu datang daripada kehendaknya Allah, perbuatannya Allah. Cuma saya bantu siap-siap begini. Dah. Takut terlupa.
Biar saya bantu tuan-tuan siap-siap. Habis tu Ustaz, kalau maksiat pun macam mana? Dia datang daripada Allah ke? Ya, pada hakikat datang daripada Allah, tetapi dalam keadaan Tuhan tak redha. Dalam keadaan Tuhan tak redha. Contoh paling mudah begini. Contoh paling mudah. Dah? Petang nanti, anak tuan-tuan nak main kat luar. Pukul berapa? Pukul 6.30. Masalan. Dengar elok-elok misal. Supaya tuan-tuan faham. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu ni, banyak tanda-tanda kriteria untuk mengenal kepada Allah. Ni contoh. Petang nanti bila anak nak main dekat luar, pukul 6.45 dah. Ibu-ibu nak main dekat luar sekejap main basikal. Dah lama dah tak keluar PKP ni kan. Tak payahlah keluar senja dah ni. Petang dah nak masuk waktu berbuka dah. Alah ibu sekejap saja nak keluar. Dah. Tak payahlah nak main dekat luar, dekat dalam pagar sudah. Alah ibu sekejap je nak basikal. Dah lama dah tak basikal. Berapa kali dia minta? 3 kali kan? Tak payah dah. Saat lagi Ustaz Irwan nak pergi buat live. Kan kita nak zikir. Saat lagi nak baca Ratibul Atas 6.50. Dah. Katanya ibu. Lepas tu dia kata lagi, alah Umi sekejap je. Gilah. Tak payah balik-balik dah. Pernah tak berlaku begini? Pergi main basikal. Pergi. Tak payah balik dah. Tak payah balik, tak payah berbuka, tak payah makan, pergi main dekat luar. Tuan-tuan, anak tu minta 3 kali, dia minta. Tuan-tuan tak bagi. Kali keempat, kalau nak sangat pergilah. Pergi main dekat luar. Tak payah berbuka, tak payah makan, pergi main dekat luar. Kali keempat, tuan-tuan bagi ke tidak? Jawab sekejap dekat ruangan komen. Jawab sekejap. Jawab sekejap dekat ruangan komen. Waalaikumsalam Miss Izila comel. Allahumma salli ala Muhammad. Zai kata bagi. Waalaikumsalam Hajah Halimah. Jawab sekejap tuan-tuan kat ruangan komen. Tuan-tuan bagi ke tidak? Okey, ramai kata bagi. Tolong jawab. Waktu tuan-tuan bagi itu, tuan-tuan redha ke tidak? Jawab. Nak kenal Allah Ta'ala mudah. Waktu kalian bagi izin tu, dah, Asmah dah kata, bagi tapi tak redha. Yang lain? Ain kata bagi. Yang lain? Bagi je, malah dengar bising-bising. Bagus. Malah nak bising-bising kat Nuraini. Zainah kata tidak. Zuriati Awal kata bagi. Bagi sebab kesian. Macam-macam. Okey, tengok dah. Ada bagi sebab tak redha. Saya ada resdung. Ada bagi sebab malah nak bising-bising. Dah. Ada bagi sebab apa? Sebab kesian. Tapi ramai yang kata bagilah kerana tak redha. Begitu kalau kalian nak faham, Allah Ta'ala dengan kita. Tuhan dah katakan tak usah buat maksiat. Nak juga. Tak usah buat. Nak juga. Tak usah buat. Nak juga. Kalau nak buat, gilah. Dah. Tapi aku tak redha. Aku tak redha apa yang kau buat ni. Jelas ke jelas? Saya rasa penjelasan saya ni mudah bagi orang awam untuk hadam. Dah? Mudah bagi kalian untuk hadam. Begitulah Allah Ta'ala dengan kita. Jangan tuan-tuan mengkaitkan maksiat dengan Allah. Tidak. Kita yang buat, aku yang pilih. Walaupun hakikat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi tak. Aku yang berkehendak. Tuhan tak redha benda ni. Tuhan tak redha. Sebab tu bila sebut tak redha ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Dengar dah. Kepada tuan-tuan yang takdir kata masih lagi bekerja tempat-tempat yang dalam keadaan teruji. Contoh macam mana? Contoh kerja dekat Speedmart. Maaf saya sebut dah. Boleh saya sebut ni? Kerja dekat Speedmart, kerja dekat apa lagi? Kedai-kedai yang tuan-tuan sebagai orang Islam, orang Muslim, terpaksa kemas arak, terpaksa angkat tong arak, terpaksa susun tin-tin arak dekat dalam mesin, terpaksa punch orang nak beri arak, terpaksa tolong bungkus kepada arak, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tolonglah, tolong niat dalam hati tuan-tuan. Pertama, ya Allah, aku nak cari kerja lain. Aku yakin rezeki luas. Tetapi ya Allah, waktu yang sama aku tak boleh berhenti kerja. Aku tak boleh berhenti kerja sekarang. Sebab ada tanggungan dekat belakang perlu aku tanggung, ya Allah. Setiap kali aku buat ni, ya Allah, aku tak redha. Ingat tuan-tuan, ingat ilmu ni, powerful sangat. Kalau takdir tuan-tuan Allah Ta'ala uji dengan maksiat, ingat. Sebab kita ni tak usah sombong lah.
Jangan sombong. Pasti kita diuji dengan maksiat, pasti. Dah? Sebab kita ni liya berluakum memang tempat ujian. Yang kedua, kita bukan maksum. Kita bukan maksum. Maknanya pasti Allah Ta'ala uji kita. Takdir kata dia uji kita dengan buat maksiat. Saya biasa tuan-tuan diuji oleh Allah Ta'ala. Bila uji tu, walaupun tuan-tuan sedang buat, tapi letaklah pada hati, ya Allah, aku tak redha dengan apa yang aku buat ni. Biasakan. Letaklah hati, ya Allah, aku tak redha. Aku tak redha di atas diri aku apa yang aku buat ni. Aku tak redha. Tapi tak redha pun carilah jalan. Dah lah tak redha kejahilan. Aku tak redha diri aku jahil, tapi tak nak mengaji. Program tak nak datang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jelas ke jelas? Saya ulang balik, tolong sampaikan amanah saya kepada anda sesiapa yang sahabat tuan-tuan, kawan tuan-tuan yang kerja di 7-Eleven ke, yang kerja di Speedmart ke, yang kerja di apa-apa rangkaian kedai-kedai yang 24 jam ni, yang menyusun arak, yang tolong patch arak, yang tolong masuk arak dekat dalam beg plastik. Allahu Akbar. Tak redha. Cakap dekat mereka, kalau niatlah hati, ya Allah, aku nak cari kerja lain. Lepas tu cakap dengan mereka, ya Allah, buat masa ni aku tak boleh berhenti kerja dekat Speedmart. Aku tak boleh berhenti kerja dekat 7-Eleven sebab ada tanggungan, ya Allah. Tapi waktu sama, ya Allah, aku tak redha dengan benda yang aku buat ni. Jangan sentiasa redha dengan maksiat yang kita buat. Sebab Tuhan tu pun tak redha. Jelas ke jelas? Jelas. Habis. Baik. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, perkara yang kedua, yang dapat kita fahami juga, berkenaan yang dikatakan tauhidul af'al, yang baik itu semua datang daripada Allah, yang tak baik itu datang daripada diri aku sendiri. Macam mana contoh lain? Contoh lain yang paling mudah. Macam mana tuan-tuan nak faham? Setiap yang buruk datang daripada kita, bukan daripada Allah. Contoh, Allah Ta'ala bagi kalian rezeki, dapat kereta baru. Amin. Dapat kereta baru. Tiba-tiba dapat kereta baru, tuan-tuan tak sedar diri. Lepas tu accident. Bayangkanlah kereta Mercedes C200, C-Class. C200 yang baru tu, C-Class tu, Allah Ta'ala bagi dia. Seronok sangat sampai tak sedar diri tuan-tuan. Bawa C-Class dengan sedapnya, dengan springnya, dengan comfortnya, gedebam accident. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adakah salah Allah? Ataupun salah diri kita sendiri? Salah yang membawa. Inilah gambaran yang perlu kita faham dalam nak memahami yang dikatakan yang buruk daripada kita, yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Itu perkara yang seterusnya. Baik. Kita masuk pula kepada ta'rif. Sikit lagi. Kita masuk pula kepada ta'rif. Supaya hari ni tuan-tuan dapat kepahaman betul-betul bagaimana nak memahami yang dikatakan adil. Jangan duk dakwa Tuhan tak adil ke? Kenapa orang tu Tuhan pilih macam ni, aku Tuhan tak pilih? Tuan-tuan please, sabar sekejap, belajar dulu. Kenapa orang tu belajar dapat ilmu khusyuk, aku masuk kelas Ustaz Irwan tak dapat pun? Sabar dulu. Baik. Apa makna, kalau kita nak memahami pula masalah adil, apa makna adil ataupun ta'rif adil? Tulis tuan-tuan dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Untuk jelasnya, baik kita ketahui dahulu apakah yang dimaksudkan dengan adil. Adil lawannya tidak adil, dikatakan zalim. Adil ni maknanya wad'u syai' fi mahallihi. Wad'u syai' fi mahallihi. Tulis di ruangan komen, semua tulis. Apa makna adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu makna adil. Ulang balik, tulis dekat ruangan komen ataupun tu tak ada nota, tulis apa makna adil. Wad'u syai' fi mahallih. Meletakkan sesuatu betul pada tempatnya. Contoh paling mudah, ni, kepiah ni, mana tempat dia? Dekat kepala. Letak kat lutut. Contoh, ni, nampak ni? Kepiah ni kat kepala, letak dekat lutut. Adil tak? Tak adil. Tak adil kepada kepiah. Sebab sifat kepiah letaknya di kepala. Jadi, itu makna keadilan. Jadi bila sebut makna keadilan wad'u syai' fi mahallih, lawan dia apa? Apa lawan dia? Iaitu zalim. Lawan bagi adil, zalim. Apa makna zalim? Tulis dekat ruangan komen. Wad'u syai' fi ghairi mahallih. Meletakkan satu perkara yang bukan pada tempatnya. Yang bukan pada tempatnya. Contoh paling mudah tuan-tuan. Anak tuan-tuan 3.
Yang ni simple lah, benda simple paling mudah. Anak tuan-tuan 3. Dengar elok-elok. Dan pertama, confirm lah baju raya. Confirm baju raya. Adakah makna adil? 3 tu kita beli baju yang sama saiz, sama harga? Cuba jawab. Adil ke? Tak. Yang kecil, saiz yang kecil. Yang sederhana, yang 12 dengan saiz yang 12. Harga je pun tak sama dengan yang kecil. Kadang-kadang baju budak ni lagi mahal. Dah? Mana yang si abangnya bagi yang besar. Bermakna itu makna adil. Meletakkan satu benda kena pada tempatnya. Kemudian bagi duit raya. Agak-agak abang yang college tu dengan adik yang baru umur 5 tahun, 6 tahun, tuan-tuan boleh bagi ke duit raya yang sama? Tak. Abangnya belajar college, bagilah duit raya lebih sikit, 200. Bagi dia seronok. Adiknya baru 5 tahun. Tuan-tuan bagi 500. Tuan-tuan dia buat sat lagi, dia buat apa? Dia koyaknya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Misalan yang paling mudah. Itu makna adil. Sebab tu ingat makna adil ni bukan sama rata. Salah. Adil bukan sama rata. Adil bukan sama rata. Adil ni meletakkan satu benda kena pada tempat dia. Yang ni kena pada tempat dia. Yang ni kena pada tempat dia. Yang ni kena pada tempat dia. Kalau kita meletakkan perkara tak kena pada tempatnya, dipanggil zalim. Jelas ke jelas? Itu bahasa ataupun dari sudut luar. Sebagai contoh, kita telah sama mengetahui para pendengar sekalian bahawa bumi, langit dan segala isinya, bahkan seluruh alam semesta adalah kepunyaan Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Allah Ta'ala sebut kepunyaan Allah ada yang pada langit dan ada yang pada bumi. Okey, kita nak masuk pula. Bila kita dah faham makna adil tadi, lawan dia zalim, kita cuba nak kaitkan dengan kita. Tuan-tuan, saya rasa kalau saya jadikan ni sebagai penutup pun saya yakin kalian dah faham. Tahniah kepada tuan-tuan yang Allah Ta'ala pilih untuk mendengar live saya pada pagi ni, sebab ilmu ni is very powerful, best gila. Membantu tuan-tuan pada live kehidupan tuan-tuan untuk berjalan mendekatkan diri kepada Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sabit bagi Allah Ta'ala itu segala yang berada di langit dan segala yang berada di bumi. Maknanya apa? Apa yang ada di langit semua kepunyaan Allah. Apa yang berada di bumi semua kepunyaan Allah. Bila mana semua yang berada di langit dan di bumi semua kepunyaan Allah, kita ni nak masuk ni. Kita ni, tuan-tuan jawab sekejap. Kita ni, adakah kita ni hak kita ataupun kita ni hak Allah? Jawab dekat ruangan komen. Alhamdulillah. Sangkut-sangkut ke? Dah? Adil biar sama rata. Salah tu Kamarul. Itu bukan makna adil. Itu bukan makna adil. Okey, jawab. Kita ni hak kita ni hak Allah. Okey, ramai dah menjawab. Terima kasih Hajah Roslina. Terima kasih Mizi, Hajah Ramlah, Muhammad Badrus Syam. Dah nampak tu Cik Hakimi. Jangan lupa dah. Kita ni hak Allah. Okey. Bila mana kita ni hak Allah, bahasa mudah tuan-tuan. Saya guna bahasa mudah. Ikutlah Allah Ta'ala nak buat apa pada kita. Betul ke betul? Ikutlah. Sebagai contoh. Tuan-tuan bela kambing. Bela kambing 10 ekor. Bila tuan-tuan bela kambing 10 ekor, pada syariatnya, kambing tu hak siapa? Kambing tu hak tuan-tuan lah. Tuan-tuan sebagai owner, tuan-tuan sebagai penguasa kambing, sebagai pembela kambing, tuan-tuan bela kambing 10 ekor. Kemudian, bila nak masuk raya ni, aku nak buat gulai kambing. Tuan-tuan nak sembelih kambing. Nak sembelih salah seekor daripada hak yang tuan-tuan ada. Tuan-tuan nak sembelih salah seekor daripada kambing kepunyaan tuan-tuan. Zalim ke adil? Mudah saja. Zalim ke adil? InsyaAllah Fakhrul. Tu dah ramai jawab tu. Kita ni hak Allah. Tuan-tuan,
perkataan tuan-tuan tu dah mencakupi dah untuk tuan faham pada hari ni. Adakah Tuhan tu adil pada kehidupan aku? Habis. Okey, kembali kepada tadi. Dah? Tuan-tuan ada bela kambing